Okey, hari ni kita nak review sebuah kereta yang menjadi pencabar kepada Porsche 911 ni. Kereta apa? Kalau orang minat kereta dia tahulah kereta apa. Kereta ni dia berasal daripada Japan. Masa dia keluar dulu memang gempak lah. Seluruh dunia pun terkejut lah. Macam mana sebuah pembuat kereta daripada Japan berjaya mengalahkan Porsche. Tapi kereta apa ni? Tu dia dah sampai dah. Tepi sikit bang, tepi sikit bang. Orang nak tengok kereta tu. Wah, Nissan GT-R Spec V. Bukan biasa-biasa ni. Sehingga kali ni Nissan GT-R ni sebenarnya dia dah ada 3 model utama, iaitu 2008, 2011, 2016. CBA, DBA, EVA. Tapi model 2008 dan 2011 ni dia tak banyak sangat perubahan kosmetik lah. 2016 yang paling berubah lah. Dia rim dia lain, dia punya DRL depan dia lain. Tapi kita bukan nak cerita pasal tu. Kita nak cerita pasal sebuah model yang lebih rare lagi. Model ni cuma ada 110 unit saja dalam dunia, dikenali sebagai GT-R Spec V. Okey, apa yang berbeza dekat kereta ni? Okey, pertama kita tengok dekat bahagian belakang. Kereta ni dia buat untuk lebih ringan. Jadi bahagian belakang dia pasangkan dengan ni spoiler carbon fiber. Ini bukan aftermarket. Sebab kalau aftermarket biasanya dia spoiler saja. Kalau yang original daripada kilang, ni dia datang dengan lampu brake LED kat bawah ni. Kemudian kat belah belakang ni kita boleh nampak emblem Spec V. Dia duduk dekat bawah emblem GT-R. Apa lagi? Dia punya exhaust. Exhaust dia ni memang lain daripada GT-R, dan sebenarnya exhaust untuk Spec V ni diperbuat daripada titanium. Dia keluar daripada kilang dah siap dengan exhaust titanium. Benda paling ketara yang kita boleh tengok pada Spec V berbanding dengan GT-R biasa, kena tengok dekat bahagian tepi dia. Okey, bahagian tepi dia paling obvious sekali kita boleh nampak rim dia lah. Rim ni diperbuat oleh Race Engineering. Rim ni lebih ringan, ukuran dia sama 20 inci dan dia dibalut oleh tayar Brixton RE070R. Sama ke? Tak. Dengan GT-R biasa, waktu kereta ni dibuat, tayar ni memang dia ada sidewall yang lebih keras. Masa Mizuno-san, father of GT-R, masa dia buat kereta ni, dia minta Brixton buat tayar dengan sidewall yang lebih keras, supaya kereta ni boleh dibawa dengan lebih agresif. Kemudian kereta ni satu-satunya GT-R yang dipasangkan dengan NCCB. Apa benda tu? Nissan Carbon Ceramic Brake. Ya, kereta ni pakai Carbon Ceramic Brake. Carbon Ceramic Brake ni dia memang lebih tahan panas, lebih tahan faded, dan kereta ni memang dia fokus untuk orang yang nak bawa agresif, nak bawa dalam track yang lebih ganas lah. Bukan macam GT-R biasa, MLM biasa beli tu, bukan lah. Sekali pandang, Nissan GT-R ni nampak macam Nissan GT-R MLM yang biasa lah. Tapi sebenarnya ada beberapa perubahan kecil. Sebenarnya bukan beberapa lah, ada 2 je lah. Okay, grill dia ni memang diperbuat daripada carbon fiber, dan juga ni kalau kita perasan dekat dia punya lubang ni, air duct ni, yang angin nak masuk ke dalam tu, itu pun daripada carbon fiber. Tujuan dia buat lubang ni adalah untuk menyejukkan tayar dan juga brake mahal tu bawah. Kena bagi dia sejuk sedap sikit. Nah, apa lagi yang special pasal Spec V ni? Kita kena tengok dekat interior dia. Bahagian dalaman kereta ni pun dia banyak dipertingkatkan lah. Pertingkatkan. Yang pertamanya ni sepasang seat ni. Ini seat yang dibuat oleh Recaro, tapi dia punya chassis dia ni, dia punya badan seat ni diperbuat daripada carbon fiber. Again, dia nak bagi kereta ni lebih ringan lah. Kemudian beza dia apa lagi? Kalau kita perasan dekat subwoofer belakang tu, dia punya housing tu memang diperbuat daripada carbon fiber juga. Dan kalau kita perasan juga, kereta ni sebenarnya 2 seater je. Belakang tu tak ada seat. Seat belakang tu dia buka, so dia gantikan dengan macam padding fabric tu je. Kereta ni lebih kepada ringan. Apa lagi? Dia nak ringan lagi. So dia letakkan trim-trim carbon fiber ni dekat bahagian sini, dekat bahagian konsol tengah tu. Jadilah ringan. Berapa ringan? Secara keseluruhannya lebih kurang 60 kilo dapat dikurangkan pada kereta ni. Berat asal kereta ni 1750 kilo.
So dapatlah lebih kurang berapa tu, 1,600 lebih. Okey lah, not bad kan? Nah, dah kalau nama dia edisi special, takkan enjin dia power sama. Malangnya memang power dia sama, 480 horsepower, sama macam GTR biasa 2008-2009. Cumanya dia ada satu function yang dia panggil high gear boost control, yang mana boost untuk enjin kereta ni boleh dinaikkan pada pertengahan RPM sebanyak ekstra dalam 20 Nm lah. Okey, bila father of GTR iaitu Mizuno-san, dia buat kereta ni, fokus utama dia adalah untuk handling, untuk bawa dalam track, untuk pemanduan yang agresif. Jadi dia upgrade brake, ringan dan juga power bila nak keluar corner. Itu yang dia bagi tahu. Jadi bila kita masuk corner, masalah dengan sport car yang berat ni, bila dia nak keluar corner, dia jadi sedikit malas. So dia perlukan torque tambahan untuk keluar corner dengan lebih cepat. So dia boleh capture timing yang lebih bagus lah. Itu dia punya tujuan dia buat high gear boost control tadi. Kemudian apa lagi yang berbeza selain daripada enjin, brake dan barang cover? Sebenarnya kereta ni dipasangkan dengan suspension yang lain. Suspension dia dibuat oleh Bilstein. Bilstein telah bekerjasama dengan Nissan untuk menghasilkan satu lagi set suspension yang berbeza daripada GTR biasa. Dan tadi saya ada bawa pendek-pendek, memang dia ada rasa sedikit stiff lah berbanding GTR biasa. Okey, jadi berapa harga kereta ni? Kereta ni memang untuk dijual. Owner dia nak jual 400 lebih. Ini kereta unregister. Kereta ni dah tak ada dalam dunia. Macam saya cakap tadi, cuma ada 110 unit saja spek V dalam dunia. Berbaloi ke tidak dibeli? Dia macam ni. Saya bagi perspektif dari segi macam ni lah. Waktu kereta ni di launch dulu di Jepun, GTR biasa, bukan yang ni, GTR biasa harga dia 8 juta yen. Yang ini harga dia 15 juta yen. Lebih 80% mahal berbanding GTR biasa. Tetapi pada hari ni kereta ni dah tak ada dijual. Tapi kereta ni kita tak akan tahu harga dia sama ada akan naik atau kekal macam tu. Sebabnya kereta-kereta yang macam ni, kereta-kereta yang limited macam ni, kita cuma akan tahu harga dia 10 atau 15 tahun akan datang. Sama ada dia ni orang akan cari balik ke atau tidak, orang akan simpan ke atau tidak, orang akan berebut atau tidak. Untuk pembeli GTR biasa, dia mungkin tak tengok kereta macam ni. Tapi orang nak beli GTR yang special daripada orang lain, special daripada jiran-jiran MLM dia, mungkin dia akan tengok kereta ni. Dia akan bayar harga 400 lebih tadi. Jadi itulah saja pada hari ni. Jangan lupa share, subscribe, tekan lonceng. Okey? lonceng, tekan lonceng. Bye.